Kan semula Bigatron, Red Aliens ada pertukaran player. Tapi pada waktu yang sama kita lihat senyuman di wajah beliau, seorang jejaka yang manis. Di sini kita ditunjukkan dengan Brian dan juga Ivan. Dua orang daripada sekolah yang sama, iaitu bukan Penang Free School. Dan juga bekas pemain Geek Fam. Siapa? QB. QB. Ya, QB sekarang ni juga bersama dengan kita pada waktu ini. Ya. Satu jejaka yang pernah bersama dengan tim Hub juga. Ya, tapi sekarang tak tahu dia dengan tim mana. Tapi dia datang untuk menyokong bekas tim beliau lah, iaitu GFAM. Yap. Sebagai kali besar perkara itu berlaku. Tetapi 3 saat memisahkan kita dengan game yang terakhir untuk hari ini. Berikan sokongan penuh anda kepada pasukan-pasukan kegemaran anda. Game terakhir Miramar dengan sorakan yang semakin bergema di dalam Tropicana Gardens Mall. Jika anda ingin merasakan suasana yang hangat, pastikan anda ke sini. Esok adalah hari yang terakhir untuk memberikan sokongan kepada semua pasukan yang berada di sini. Jika anda penyokong pasukan Malaysia, inilah tempatnya. Tropicana Gardens Mall. Ya, tepat sekali. Dan sekarang ni kita lihatkan perlawanan kita akan dimulakan. Hanya circle yang agak baik untuk siapa kita akan perlihatkan terlebih dahulu. Ya. Untuk waktu ini penerbangan akan bermula daripada Campo Militar pergi ke Ladrillera ataupun Ladrillera tepatnya. Tak tahulah, circle dekat sini tak ada yang terlalu mengarut dan sebagainya. Masalah okey, cuma circle Lost Learners boring sedikit. Ya. Tapi secara overall circle di sini semuanya okey. Game pun okey. Sama ada game terlalu perlahan ataupun game perlahan. dia perlahan ataupun terlalu perlahan. Dia tak pernah ada laju punya gameplay di map ini. Ya. Macam mana nak bagi dia laju? Turun ke bawah lah. Itu yang kalau dia pergi ke Prison Island yang pernah berlaku di dalam PMSL. Tidak berlaku. Dia sentuh. Alright, ini circle yang cukup premium. Tok siapa? Sam 9. Geek Fam pun. Yup. Yudo Lions kalau dia mengambil keputusan untuk tidak pergi ke Leos Jones, mungkin juga boleh pergi ke Cuma Sera mungkin. Sebab sangat relevan untuk mereka mengambil Cuma Sera. Sebab itu tempat siapa? Itu tempat Mas Goku. Tempat Jimmy. Tempat Jimmy juga, betul. Tapi ada Talon lah dekat situ kalau dia nak lawan. Ya, benar sekali, Talon lah. Tapi kalau dia turun, kalau sudah lut nak pergi ke arah Cuma pun sebenarnya okey juga. Sebab pemahaman mereka ke atas bentuk buka bumi itu advantageous bagi Yal. Tapi kedudukan paling premium definitely pada Sam 9. Circle tarik 3 kali 4 kali kat mana pun. Ya. Kemungkinan besar itulah circle yang lebih kurang baik, betul? Memang betul yang baik untuk mereka. Tapi pada waktu ini kita melihatkan Talon, Axel, Jubranki daripada Pygmy. Okay. Sokongan ada di sini. Tetapi Okay, kami ada satu berita yang kurang menggembirakan untuk anda. ya, anda akan duduk di Tropicana Gardens Mall dengan panjang sedikit. Kerana game akan dibuat semula. Akan di-remake. Bak kata para Ultras, bu. Korang bu bukan game tu dah jalan turun pun. Alright, game akan di-remake sebenarnya kerana circle itu pergi pada Sam 9. So, terus diminta untuk di-remake. So, minta maaf kepada anda-anda yang berada di rumah dan juga di sini. Untuk anda yang berada di sini, lepak lama sikit lah. Ya, lepak lama sikit. Jangan risau, kami ada melepak bersama anda. Akan tetapi ini adalah game yang terakhir untuk hari ini. Baru je hype sikit, dia dah buat balik tapi tidak mengapa. Itu menyebabkan kami dapat meluangkan masa bersama dengan anda lama sedikit. Ya, benar sekali. Jika anda berada di Tropicana Garden Mall, berasa baik hati, Inside Scoop kami suka. Yau-yau pun kami suka. Boleh beli dan hantar. Kami terima sahaja seadanya. Ya, betul tu. Tapi tu dia memang betul-betul sokongan yang besar diberikan kepada pasukan kita. Mereka bertanyakan kenapa kena remake? Dia remake. Macam kita cakap dia remake. Circle kat Sam 9 kot. Memang remake lah. Circle kena pergi jauh daripada mereka. Tapi malang lah. Circle dah cantik dah bagi Sam 9. Betul.
Baru je cakap, circle 4 kali gerak pun dia masih circle. Tidak lagi. Ya, tidak lagi. Ya, kemungkinan itu sedikit kurang pada ketika ini. Tapi kita akan menunggu untuk game itu di remake. Sambil-sambil itu korang boleh berborak dengan kami terlebih dahulu. Ya. Inilah game terakhir, game ke-12 daripada 18 yang dipertandingkan. Esok kita ada lagi 8 game untuk dimainkan. Miramar juga akan menghiasi pada waktu-waktu akhir itulah 2 game terakhir. Miramar 2, Erangel 3. Kenapa kau tengok aku macam tu? Tak tahu lah. Aku betul aku nak fokus sebab mereka ni menyanyi dengan agak bersemangat. Suka juga tu, tapi risau juga nak tengok kan. Okey, baik. Apa dia cakap? Tak dengar. Aku takut dia orang marah tim-tim lain saja. Tapi di sebelah Indonesia mereka lebih senyap saja pada waktu ini. Kita Ya, melihat kan. Indonesia tak dengar suara. Mana suaranya? Mana suaranya Indonesia? Okey, sudah dengar suaranya sekarang ini. Tapi memang diorang menunggu kita tegur diorang tu. Tapi terima kasihlah kepada orang-orang Indonesia yang hadir bersama dengan kita pada ketika ini di... Mungkin kalau dia ada yang terauto update ke 3.1 kena di downgrade kan lah. Mungkin ada benda-benda yang sedemikian berlaku. Tapi sekali lagi kami akan buat opening. Inilah game kita yang terakhir untuk malam ini. Game ke-12 daripada 18 yang dipertandingkan. Miramar terakhir. Ini akan menentukan momentum untuk tim mana yang akan ke piala esok. Cerita comeback sudah pun dimulakan oleh Alter Ego. Boho dan rakan-rakan juga akan pakai earphone sudah. Lama betul apa yang terjadi dengan remake tersebut. Apakah punca utama perkara itu berlaku? Ya. So kita akan dapatkan info tersebut selepas tournament ini. Dan esok kita orang akan update korang lah apa yang terjadi. Ya, tapi kalau nak ikutkan apa yang kebiasaannya lah. Sebab kan dalam PMSL masih lagi menggunakan patch sebelum ini 3 point 3.0 3.0 ya. Mungkin kalau dia ada yang terauto update ke 3.1 kena di downgrade kan lah. Mungkin ada benda-benda yang sedemikian berlaku. Tapi sekali lagi kami akan buat opening. Inilah game kita yang terakhir untuk malam ini. Game ke-12 daripada 18 yang dipertandingkan. Miramar terakhir. Ini akan menentukan momentum untuk tim mana yang akan ke piala esok. Cerita comeback sudah pun dimulakan oleh Alter Ego. Bolehkah mereka kekalkan prestasi? Dan untuk Yal, di map ini masih lagi boleh dapatkan poin yang agak okey. Sebab esok hari tidak terlalu jauh, mereka perlu mengejar. Wajib sebenarnya dapatkan markah yang okey tersebut. Circle, adakah circle sama? Yap, circle yang akan ditunjukkan adalah circle... Oh, jauh. Okey. Sam 9 tak ada circle. Tak ada remake. Yap, tak ada remake lah. Tiada remake, kita akan continue. Apa dia cakap? Bagi balik circle kami. Bagi balik circle kami. Yep. Alright, Ultras kita mengediman circle mereka dikembalikan semula. Tapi circle sudah malas lepak 2 kali di kawasan bawah. Kali ini akan naik ke atas. Al-Azhar menjadi pusat circle. Tapi ada saturation agak besar sebenarnya di kawasan tengah, di kawasan bawah, di El Pozo. Di Xavier akan bermerajalela. Di Los Leones sebenarnya. Team X dekat situ juga bersama dengan Yal. Boom akan bergerak ke Impala, so itulah non-factor. Tapi ya, Team X akan ada di kawasan Los Leones pada waktu ini. Dan Los Leones perlu dikosongkan lah eventually oleh Yal. Ya. Tapi kita lihat kan ni 2 tim saja sudah pun capai 100 mata. Euro Lions dan Boom. Perbezaan mata 15. Talon 99 mata. Pace kanlah 96. A92, BTR 83, Flash 80. Di tempat yang ke-7. Benar. Dan ya, dengan Yal dan Boom, 2 pasukan ini saja yang melepasi 100 mata. Talon hampir tetapi belum lagi. Sam 9 akan mengalami perjalanan yang sangat jauh untuk pergi ke circle selepas di remake tadi.
Kita akan lihatkan waktu ini sebenarnya yang unaffected adalah Yal jugalah. Sebab Yal tadi dia ke kiri pun dia dalam circle, ke kanan pun dia dalam circle. So tak begitu kritikal untuk mereka. Dan untuk Yudo Lions memang mereka perlukan keselesaan dan juga stability daripada segala sudut yang mereka boleh dapat. Kerana mereka ada pasukan yang mengejar kejuaraan ni kalau dibandingkan dengan semua banyak pasukan-pasukan yang lain lah. Kerana mereka dalam rang-rang 100 markah berkongsi dengan Boom. Talon 99, Face 96, AE 92. Kalau ada mana-mana daripada 1 hingga 5 ini mendapatkan winner-winner chicken dinner di Miramar, esok adalah perjalanan mereka untuk mendapatkan piala. Aku rasa aku ada good bad feeling about this game lah untuk AE. Dia memang turun di Al-Azhar. Circle pula akan menuju ke Al-Azhar. Dia baru je chicken dinner sebentar tadi. Ya. Kalau dia repeat benda ni je, esok dia akan rasa macam aku ni terlalu hebat, aku boleh menang piala kali ketiga. Dia akan bermain dengan mindset tersebut. Ya, kita tahu apa akan jadi kalau AE dia ultra confident. Sangat-sangat sukar untuk dikalahkan. Dan kita pernah melihat benda itu berkali-kali. Vampire Nuzi akan terjatuh terlebih dahulu. Morman. Tak berdiri ke bang? Morman tak berdiri. Ya. Sebenarnya dia akan berdiri kalau melakukan perkara-perkara tersebut. Ya. Tapi Onzen ditunjukkan kepada anda pada waktu ini. Awal-awal sudah jumpa di BS. Face Clan 96 campur 1, 97 mata pada ketika ini. Ya, betul. Yudo Lions memulakan rotasi mereka juga masuk ke dalam circle. Sudah sampai 2 orang di dalam circle. Akan menggunakan monster truck ini. Akan jumpa satu lagi kenderaan yang lain. Ya. Dan pacuan paroda akan menjadi pilihan untuk mereka. Samnan belum lagi memulakan pergerakan mereka. Masih lagi dalam kedudukan looting-looting phase. Match ke-12, 18. Pada ketika ini, jika anda baru saja datang ke mall kita, welcome. Jika anda baru saja menonton di dalam live stream juga, welcome to the stream. Ya. Jangan lupa tap-tap like dan share kepada rakan-rakan. Bigatron. Bigatron kali ini mereka tidak menggunakan kembar, mereka menggunakan Laxi. Agak pelik juga sebenarnya sebab selalunya kalau kita lihatkan Zaxi yang akan ada. Laxi itu dimasukkan sebagai super sub. Kali ini Laxi yang akan ada, Zaxi yang akan direhatkan. Mungkin aku tersilap, ya sudah sebab kembar. Tapi daripada apa yang pernah kita lihatkan sebelum ini, siapa yang mereka akan tukarkan selalunya adalah Laxi. Kali ini mungkin mereka ada percaturan yang lain daripada yang lain. Mungkin mereka perlukan satu strategi yang hanya Laxi boleh execute, tetapi Pikmi akan dijatuhkan. Indonesia lawan Indonesia pada waktu ini. RRQ Nerpeko dapat 1. Tembakan dilepaskan. Settle sudah RRQ 1 mata antara tim terkuat di sini suatu stage liga. Macam kau cakap je, aku sebenarnya lebih prefer untuk bermain. Kalau kembar, tak boleh diturunkan dua-dua orang tapi kena pilih satu saja. Untuk map Miramar, aku lebih prefer Laxi. So pada waktu ini mungkin aku bersetuju dengan apa yang dilakukan oleh coach mereka sebab Laxi memang player sebelum zaman-zaman DBS ni semua. Betul. Laxi adalah pengguna action bolt rifle. Betul. So di map di mana DMR is king, mungkin kekuatan beliau lebih menyinar pada waktu ini kalau satu orang dipilih. Tapi of course kita nak dua-dua dekat situ lah. Tapi kena RRQ akan dijatuhkan terlebih dahulu oleh Pikmi. Tapi bantuan datang, dia tak dapat nak end secara langsung. No mercy dan rakan-rakan akan berjaya. RRQ tidak hilang sesiapa, instead mereka yang akan ada 2 mata penyingkiran. Kedua-duanya milik Nerpeko. Ya benar, no mercy. Kejar, dia kejar. Wah, betul-betul lah. RRQ sudah pun dapat menyelamatkan rakan mereka yang terjatuh tadi. Jadi Pikmi terpaksa melarikan diri sahaja daripada kawasan ini. Pikmi di kedudukan nombor 10. Jadi mereka masih lagi daripada segi matematik ada peluang untuk mereka menjadi juara. Jadi mereka tidak boleh mensia-siakan peluang untuk mengutip apa saja markah yang mereka boleh dapatkan dari sini. Di Xavier, satu-satunya, bukan salah-satunya, tetapi antara pasukan yang tidak menukar langsung mereka punya line up sepanjang Grand Final sini. Mereka pernah bertukar dengan Hetty kan nama dia. Aku dah lupa dah. Neti. Tapi kali ini tidak. Dia akan menggunakan line up ini saja di dalam top 8. Ya, kita boleh lihatkan pada waktu ini Neti sebenarnya tengah lepak dengan Frankie. So dia akan diturunkan Levi's, Parajin, Lamborghini dan juga Chua. Ya. Boom. Okey, ini adalah pasukan yang paling kritikal sekali. Kritikal je sebab dia nombor 1. Ya. Dekat dengan Geek Fam. Tapi again lah, siapa nombor 1 bukan benda yang terbaik. Ya, Kau akan betul. sentiasa kena, orang nombor 1 akan sentiasa tengok side mirror. Betul.
So itu akan menyebabkan dia konsentrasi di depan itu Wah. menjadi kurang. Vintores tembakan tadi memang betul-betul suntik. Orang tua pun boleh suntik sekarang. Ya, itulah dia. Boyka comeback. Malah Vintores ni pun bukan saja nampak macam boleh suntik tembakan, steroid pun nampak macam dia suntik. Badan yang begitu tebal sekali. Tapi kita akan melihatkan alter ego berada betul-betul di tengah. Di mana Vampire... Oh! Hardship. Ya. Betul-betul setting dia nak lari daripada Sam9. Seteruk-teruknya. Ya benar. Aku tak tahu kenapa dia orang benci betul. Dengan Sam9 mendapatkan circle. Yap. Amy pun tak akan ada demi ayat Sam9 dapat circle. Memang tak boleh lah. Memang tak boleh langsung. Apa kau nak sebut? Jauh sangat bro. Jauh sangat. Soal. Dan dia sentuh air punya banyak juga pada ketika ini. So permainan pemain-pemain yang suka main kawasan tebing lah advantage sedikit. Ya betul. Stage 2 sekarang ini kita lihatkan permainan kita. Masih lagi jauh untuk game ini tamat. 3 orang sebenarnya sudah pun terbunuh. 2 daripada Pick Me dan 1 daripada Vampire. Tadi terlampak Vintores mendapatkan knockdown dan juga kill. Diambil oleh Morman. Flash. Ini juga satu tim yang hari ini bangkit secara tiba-tiba. 80 mata di dalam tangan, 44 mata di belakang Boom. Adakah cukup masa untuk mereka mengejar? Onzen dijatuhkan oleh Audrey. Belum dibunuh secara langsung tapi Face Clan hampir hilang satu orang player. Masih lagi akan ditekan sebenarnya tapi revival dapat dilakukan. Tiada masalah bagi Onzen dibangunkan semula. Ya. Vampire. Okey, jatuh cuak. Vampire betul-betul dalam masalah pada hari ini. Tony K akan berhadapan dengan DBS oleh Nerpeko. Kena jatuh pula oleh Hexas. Ya, malang mereka last guy. Tapi last guy dapat satu. Stone gugur. Wow. Sekali lagi Vampire tidak mengumpul apa-apa mata. Dan persoalan sekali lagi akan dikeluarkan. Adakah Ravenclaw perlu diturunkan, J? Aku tak tahulah pada waktu ini tentunya akan difikirkan oleh coach mereka. 6 game lagi? Yup. Something can happen, you know. Oh, kalau Boom dapat satu lagi chicken dekat sini, memang tak ada harapan langsung untuk Vampire sebenarnya. Esok mereka kena cari 70 markah. Di mana pengiraan kasar kita sepanjang league stage, satu hari paling maksimum mungkin memang 70 markah tu lah kot. 70 atau 60 lebih. Bunti ya. Itulah, kebanyakan tim sekarang ini peluang untuk angkat piala tu semakin lama semakin menutup sebenarnya. Malang pula kalau nak kejar last minute ni. Boom pula memang antara pasukan yang terkuat di Miramar. Sebab the moment kau kena fikir, okay, kalau aku nak angkat piala, tim kat atas ni semua tak boleh perform, itu boleh cakap kau mula gagal dah. Tapi kalau kau cakap, okay, kalau hari ni aku perform aku boleh menang lagi kalau... Memang boleh lah. Ya. Tapi gap point tu kena relevan lah. Ya, Leon akan berada di sini. Okey, Sam9 Dapat sebagainya dia ada dalam circle. Okay, kalau circle tarik lagi sekali ke arah yang sama, kalau Sam9 ada kedudukan yang baik bagi mereka. Benar. Sebab circle ni tarik hard shift ke atas mungkin sebab air kan, playable area ni semua 100% playable area. Ya, benar. So chance untuk dia tarik lagi sekali mungkin masih lagi tinggi. Ya, tapi malang untuk semua orang ialah Boom ada circle yang terbaik. Dia duduk betul hampir paling ke tengah jugalah dibandingkan dengan pasukan-pasukan yang seperti Face dan juga Fam buat waktu ni. Talent pula memang mungkin tidak cukup kudrat untuk berlawan dengan Boom dan juga RRQ. Yudo Lions sebahagian daripada circle mereka dapat, tapi STX ada dekat bawah mereka bersama dengan Team Flash, dua pasukan Vietnam. Vietnam number 1, kasa Vietnam selalu cakapkan. Tapi stage 3 sekarang ini 5-8, Miramar yang senyap, sunyi, sepi. Flash sekarang ni ditunjukkan pada 6, Jiang T 666. Aizen melihat ke arah Flash dari kenderaan, tembakan dilepaskan ke arah kenderaan mereka. Dua-dua tidak akan mengenai sasaran sangat. Big Gig masih lengkap dengan keempat-empat player mereka. Wow. Apakah yang boleh dibuatkan oleh Geek Fam buat waktu ini. Mereka juga kedudukan markah mereka terlalu jauh.
Kalau mereka nak start, memang kena start sekarang. Kena ratakan flash, baru ada harapan sedikit. Malangnya untuk mereka ini, untuk PMSL kali ini, tidak ada slot untuk nombor 2 ataupun nombor 3. Jadi memang hanya satu tempat saja berharga. Nombor 1 saja. Benar sekali. Nombor 1 saja ke PMGO. Snipe akan dijatuhkan oleh Flash Young. Satu jatuh untuk Gig, tapi kawasan high ground masih dipegang oleh Gig Fam. So mereka belum lagi hilang mereka punya advantage tersebut. Tetapi Audrey. Okay, sekarang disadvantage yang besar sebab nombor 2 je. Apa boleh buat untuk Gig Fam, Aizin di bahagian atas. Tapi kedudukan high ground yang mereka miliki tadi tidak dapat di-capitalize. Tidak dapat digunakan dengan sebaik yang mungkin. Malah jatuh 2 sudah untuk Gig Fam. Satu lagi jatuh Snipes. Dan Face Clan di depan Gig Fam tadi kena lawan dengan STX dengan Flash. Kali ini kena lawan dengan Face pula. Betul-betul dalam keadaan yang kritikal Gig Fam. Rasanya harapan mereka semakin lama semakin pudar. Sekarang pun mereka dah kena kejar 70 markah. 74 secara lebih spesifiknya. Benar sekali. Face Clan Mela. Senyap-senyap mereka naik, senyap-senyap mereka knockdown tapi berjaya bangunkan semula juga. Tapi circle seterusnya. Tarik ke atas. Kalau tarik ke atas, Samnan sudah buka besar-besar. Dapat circle. Ya. Ada circle yang cantik bagi mereka pada ketika ini. Airdrop juga ada untuk Kenny ambilkan. Dia dah ambil dah sebenarnya. Pick Me akan knockdown oleh Voin. Voin Key mendapatkan knockdown tersebut. Tapi mereka juga satu player dalam keadaan knockdown. Voin Maxius menembak. Ini player yang baru jadi masukkan sebentar tadi. Yang disuruh menari tapi tidak mau menari. Kali ini dia dibenarkan untuk menembak. Sempatkah? Ke belakang pokok. Sempat. MRPX tidak sempat men-knockdown player penting daripada Voin ini. Tapi MRPX tidak akan keluar daripada kawasan ini juga. Mereka ada advantage. Kenapa nak keluar? Benar. Tak perlu nak keluar kot kalau dia di dalam situasi ini. Tapi Voin memang betul-betul kena untuk bertarung di kawasan yang agak menakutkan ini. Mereka kena panjat bukit. Tapi MRPX Joru akan dijatuhkan terlebih dahulu. Betul-betul Maxis ni agak licik sebenarnya. Mengelakkan daripada tembakan. Menari-nari seperti yang dikatakan tadi. Olio malang terjatuh tanpa sebab. Kita harap dia jatuh tanpa sebab. Tapi tak. kat sini X akan mendapatkan adik look juga. 2 player daripada Yudo Lions sekarang dalam keadaan knockdown. Perlawanan diteruskan. Jimmy berjaya mendapatkan break. Bunuh dia Jimmy. Bunuh dia terus. Leon akan dapatkan mata penyingkiran tersebut. Satu mata penyingkiran sekarang untuk Yudo Lions. Soas menekan dan menekan. Asap sudah pun dibaling. Yang terlihatkan satu kenderaan terus maju ke depan untuk mencari. Tapi Jimmy sudah pun bersedia untuk menembak. Di belakang satu kenderaan. Jimmy mencari target. Kalau Jimmy dapatkan knockdown yang seterusnya, mereka ada peluang untuk revive dan reset. Kerana Yal belum hilang sesiapa. Aku main mata sekarang ni tengah cari Leon. Mana Leon? Leon kurang pasti dekat mana. Tetapi salah satu daripada ahli pasukan STX tadi, dia akan bertarung dengan pasukan yang lain, iaitu Gig Fam. Waktu yang sama kita melihatkan Voin. Supernan berjaya menjatuhkan Bobo. Hazel di bahagian bawah memegang satu grenade tangan. Zay juga baru saja dijatuhkan oleh Supernan. Nampak gayanya perlawanan ini. MRPX satu saja orang ditinggal. Voin akan menghilangkan MRPX. Jawapannya? Ya. Jawapannya DBS di muka anda. Sudah pun keluar. Tadi dia yang advantage sebenarnya ke atas Voin. Oh no. Tapi pada ketika ini tekanan akan diberikan satu player daripada Yal. Mungkin tidak akan dapat dipegang dan itu adalah Ade Luke. Oh no. Olio mencuba dan mencuba. Leon sekarang ditekan. Olio pro player dapat satu. JK di knockdown mengeluarkan DBS, mengeluarkan M4, mengeluarkan DBS. Soas di kawasan belakang sekarang ini. Morman akan berlawan juga pada waktu ini. Face Clan masuk campur. Akan terbunuh seorang Leon. Oh, ini memang akan menggembirakan Boom. Melihatkan U2 Alliance sememangnya tidak akan dapat untuk mengejar mereka pada malam ini. Esok baru ada rematch di antara mereka. Jimmy baru saja ditamatkan nyawanya. Tinggal satu saja daripada U2 Alliance yang terperangkap iaitu Olio. Masalahnya dekat belah sini ada banyak betul jejaka-jejaka yang akan menunggu dia daripada Xavier, daripada STX, daripada Face. Parajin pula nak mencari dia. Morman akan dijatuhkan secara kekal mungkin. Olio, last man standing. Olio, DBS akan dikeluarkan. Depannya terlalu ramai orang Parajin. Tembakan dari kawasan tepi terang akan mendapatkan Olio. Yal
Satu map yang tidak menjadi di Miramar kali ini, tapi mata mereka masih lagi siap. Masih lagi ada 1 hari. Masih lagi ada 6 game untuk dimainkan esok hari. Kita harap mereka dapat reset dan comeback. Tetapi pada ketika yang sama, Sam9 berdekatan dengan Alter Ego. Dua tim yang bersebelahan ini sukar. Ya. Alter Ego ada momentum. Boom ada 4 orang player dan nombor 1. Dan mereka juga akan berjiran bersama dengan Sam9 pada ketika ini. 41 orang masih lagi hidup dengan 12 tim. Dua-dua tim Indonesia berada kedudukan yang agak siap. Tapi Flash mungkin kena lawan dengan Boom. Oh ya, kalau Flash berjaya menang dekat sini, maka memang dapat mengekalkan kedudukan yang agak baik. Hanya 12 markah saja di belakang Boom untuk mereka kejar esok. Tapi ini tertakluk juga sebab walaupun benda ini mungkin nampak menggembirakan untuk peminat-peminat U2 Lions, boleh jadi sebenarnya Flash ini memberikan 4 lagi markah kepada Boom. Dua-dua perlukan mata, dua-dua ada momentum sebenarnya. Chicken Dinner benda yang dimenangi oleh Flash tadi di game yang keempat. Grenade tangan di paling depan-depan muka akan tersasar sedikit, tapi Lamborghini berlawan Trang. Trang menembak. Vietnam lawan Vietnam. Trang dikeluarkan di situ. T-Max nombor 12, 2 mata penyingkiran. Flash 1 akan jatuh pada waktu yang sama. Boom mencari macam kau cakap, mungkin 4 mata untuk mereka. Boom dapatkan knockdown yang kedua juga. Tim Flash 1-1 dengan jatuh macam dominos pada ketika ini. Ponbit akan mencari Kuang Ji. Kuang Ji sudah rata. Boom 3 mata di dalam tangan mereka, tetapi daripada kawasan jauh di Xavier akan mula menekan mereka juga. Yami akan di knockdown dengan 1 mini. Di Xavier ada informasi-informasi penting yang semua mereka perlukan pada ketika ini juga. Boom revival akan dilakukan. Yami akan dibangunkan semula. Agak-agak dahsyat jugalah permainan pada Boom ini. Dapatkan 3 juga, tapi Kick Fam juga akan dijatuhkan pada waktu yang sama. Tiada orang yang akan dapat menghentikan Boom kerana Boom sekarang ini tiada yang berduduk di depan mereka menjadi roadblock, menjadi penghalang untuk pasukan itu masuk ke dalam bulatan yang seterusnya. Tidak ada gangguan sebenarnya kalau kita lihatkan secara fizikal. Mungkin Void saja akan nampak mereka ataupun pasukan Alter Ego. Itu sahaja, pasukan Indonesia saja yang dapat menghentikan Boom buat waktu ini. Boom lengkap semula dengan keempat-empat player mereka. Tembakan daripada Levi's tadi menjadi sia-sia. Tapi di Xavier juga ada 5 mata penyingkiran dalam tangan dengan circle yang agak baik untuk mereka. Damrod akan dilihatkan pada waktu ini. Damrod dihilangkan oleh para Jin. Geek Fam nombor 10, 1 mata penyingkiran pada ketika ini. Boom Fanzi berjaya untuk mendapatkan satu kawasan agak baik untuk tim-tim lain untuk datang nampak. Kawasan yang boleh senang dilanggar dan mereka mungkin akan jadi sitting duck dekat sini. Tapi mereka ada circle. Ya. Ada Seka, BTR masuk ke dalam melanggar Talon. Talon inilah pasukan yang juga adalah calon juara jika tidak dapat markah dekat sini. Mereka tidak akan dapat capai 100 mata yang hanya 1 saja di belakang sebenarnya. Tetapi nampak kali ini mereka sudah menjatuhkan Gen Force dan mungkin dapat jatuhkan yang lain-lain juga. Satar di depan muka. Tapi dia pegang S12. Dia dapat! Dan sekarang ini peluang untuk Bigatron sebenarnya. Satar sudah datang untuk membantu. Tapi di kawasan belakang ada Lamborghini. Adakah mereka tahu perkara tersebut? Vietnam mungkin akan join di sini. Dapatkan 1, dapatkan 2. Tapi Satar akan jatuh. Laksi play terakhir. Dia kena cepat-cepat masuk ke dalam dan lawan. Dan siapa menang? Talon akan menang. Bigatron. Sam9 juga hilang semuanya. Secara tiba-tiba mungkin dibaling satu grenade yang menghilangkan semua dari pasukan Sam9. RRQ dan Void meratakan Sam9 di satu kawasan. Malang. Tetapi ini akan menghadiahkan markah 1 minimum kepada semua. Dan malangnya adalah Boom ada dengan 4 orang untuk pasukan-pasukan di nombor 3, 4, 5 ini. Tapi Alter Ego 1 jatuh. Akan dicari sekarang oleh Ponbit. Ponbit tahu dia kat situ. Adakah dia mahu membunuh terlebih dahulu di dalam kawasan smoke? Dia tak nampak apa, tapi dia dapat mata penyingkiran. Satu lagi akan dicari. Seperti orang yang membunuh nyamuk dekat sini asapnya. Ponbit masih lagi hidup. Nyawa-nyawa ikan dekat situ. Tapi Linux akan dikeluarkan oleh Levi's. Dia dengar bunyi-bunyi footstep. Bantuan diperlukan sekarang oleh Boom. Alter Ego juga tinggal 3 pada waktu ini. Boom juga tinggal 3. Rosemary dapatkan Ponbit. Itu adalah knockdown yang sangat-sangat crucial. Yami tiada DBS. Dia cuma ada AK dan N4 sekarang ini. Hans for You juga ada Vector. Vector lagi bagus sebenarnya dalam situasi ini, J. Betul. Sampai Vector punya rate of fire lebih tinggi. Tapi Rosemary akan dijumpai oleh Yami. Tidak bermaksud dia tidak ada DBS. Ini tidak berbisa. Masih lagi menyengat seperti biasa. Yami 1 lawan 2.
Tetapi Yami, Frenzy dan Pompet sudah pun naik 3-3 ini. Tetapi Okta dan Rosemary akan menyambangkan. Dan Foyo masih lagi dan Yami kejar dia. Oh, Yami tidak nampak dia dekat mana. Terpaksa melompat-lompat. Adakah ada bantuan datang daripada ahli pasukan yang lain? Kenapa? Tapi dia knockdown semula dekat belakang ada cover. Tapi sekarang ini masih lagi ada 2 orang player untuk boom. Begitu juga untuk A, tapi A perlukan masa. Rosemary perlu naikkan nyawa beliau. Grenade tangan kanan Rosemary akan meletup, tidak akan jatuhkan beliau. Tapi revival dilakukan oleh Frenzy. Dia tahu Yami perlu dibangunkan secepat mungkin. Tapi Hans For You sekarang terbakar. Yami akan cocok first aid kit terlebih dahulu. 2 tim Indonesia paling kuat era ini akan berlawan. Tapi Levi's datang. Levi's settlekan A. Yap, Levi's yang settlekan segala-galanya. Dia rembat segala-gala yang ada. Rookie. Dan boom akan hidup dengan 3 player mereka lagi. Sudah pun sampai ke dalam top 5. Akan memberikan mereka 3 markah tambahan. 8 markah sudah untuk boom. Menyebabkan satu mimpi ngeri berterusan kepada Yudo Lions. Aku tak tahu tau. A itu yang mati, boom hidup 3. Yap. Macam mana lah nasib diorang ni betul-betul baik. Mandi bunga hibiscus mungkin. Tapi sekarang ni stage yang ke-6 permainan kita di Xavier. 9 mata penyingkiran, Lamborghini tiada untuk mereka. 3 orang hidup. Nombor paling besar ada pada tim Indonesia juga. RRQ dan Voin. Kedua-duanya dengan keempat-empat player masih lagi hidup. Boom menekan dengan 5 mata penyingkiran mereka ada. Onzan dicari sekarang oleh Levi's. M4 scope 4. Mencari targetnya. Tidak jumpa kerana ada reban tersebut. Tapi dia akan lock. Dia akan tunggu untuk satu mata tersebut. Face Clan Mela mungkin dalam keadaan knockdown pada waktu ini. Circle. Circle ke mana? Circle pergi ke tengah macam biasa. Face Clan masih dapat circle. RRQ masih lagi ada circle. Tetapi ada 3 pasukan Indonesia di dalam 5 di sini. 1 daripada Vietnam. 1 daripada Thailand. Tapi Onsen tinggal seorang saja. Ya, nanti Xavier akan mencari mata penyingkiran mereka yang ke-11 pada waktu ini. Kalau dia chicken, Denny pun relevan. Ya, memang. Dia ada 86 poin dah. Dan dia boleh chicken kat sini. Chicken akan menambahkan dia lagi 10 poin, menyebabkan dia menjadi 96 poin. Memang betul macam kau cakap. Dia akan relevan balik. Top 5 sudah pasti. Kalau dia chicken ini kat sini, dah pula akan dijatuhkan. Tapi Yami saja. Gila lah Yami ni. Dapat satu lagi dekat situ. 7 mata penyingkiran. Last guy sebenarnya. Tapi dia kena masuk. Dia tidak ada circle pada ketika ini. Wow, Onsen. Nyawa dia tak ada apa-apa. Dia kena tengok pakai mikroskop nyawa dia. Tapi dia masih lagi hidup. Dia dibakar tadi. Tapi kena duduk di tempat yang betul-betul tak kena langsung dekat dalam dia punya carta ni pun macam dah mati. Benar sekali. Tapi Western masih lagi ada peluang. 4.4%. Dengan Onzen menyewa kurang daripada 1%. Adakah jarinya dilihat? Alah, tak kena kuku. Tak kena kuku. Habis. Apa sudah jadi? Tapi tidak mengapa. Onzen betul-betul try hard untuk mendatangkan satu lagi markah besar kepada Face Clan. Dan dia sedikit sebanyak berjaya. Tapi Yami, 5 markah sudah ada bertambah di dalam tangan. Memang betul-betul game cemerlang mereka di Miramar. Boom Yami, engkau memang hebatlah Boom Yami. Mungkin tak ada damage yang terlalu tinggi, mungkin bukan elimination paling tinggi, tapi setiap knockdown yang dia dapatkan adalah knockdown penting. Setiap knockdown penting itu memberikan mereka peluang untuk angkat piala. Kau boleh terkeluarkan sini Yami, tapi tugas awak dah buat. Boom akan kekal nombor 1 hari ini. Ya. Nombor 3, 7 mata penyingkiran, tapi sekarang Indonesia lawan Vietnam. 3 lawan 4 je. Ya, 3 lawan 4. Tapi Levi sekarang ni betul-betul panas. Lihatkan dia 7 mata penyingkiran. Senjata yang digunakan oleh Chua adalah DBS. Tidak sesuai digunakan di dalam stage ini. Kecuali kalau dia berjaya untuk flank. Entah macam mana. Tetapi itu selalunya bukan tugas dia. Itu adalah tugas para Jin dan juga Vikoy ataupun Levi's. Chua sekarang ni grenade tangan akan cuba untuk dibaling. Kuisan damage diambil oleh RRQ, tapi RRQ mereka pakar map ini. Kepakaran mereka akan ditunjukkan kepada tim daripada Vietnam. DX Raja Miramar. Tapi mereka pernah dapatkan nombor 2 banyak kali juga. Dan kali ini tiada Lamborghini. Mereka wajib dapatkan satu knockdown terlebih dahulu. Baru ambil fight 3 lawan 3. Kalau knockdown yang pertama tu tak dapat dicari, di Xavier masih lagi kat disadvantage 3 lawan 4. Oh ya, memang benar. Slow and steady wins the race. What? Para Jin punya tembakan Levi. Dia tembakan dia betul-betul cantik dan tajam lah. Nerveko hanya menunjukkan badan dia kurang dari sesaat jatuh dia. 3 lawan 3 ini yang kita mahu sebenarnya. Fair fight antara dua negara.
Yang pernah menang di Malaysia peringkat C ini, Indonesia dan juga Vietnam. Vietnam sudah lama tangkap piala di sini. Mungkin ini peluang mereka. Kalau mereka chicken dinner, mereka akan dapatkan 18 mata penyingkiran. 28 markah dalam satu round. Wow. Itu akan meletakkan mereka juga calon juara esok. So di Xavier ada peluang, tapi wajib chicken di sini. Wajib jika No Mercy melihat. Dah salah balik. No Mercy, kesilapan itu mungkin akan memakan diri. Kerana itu menyebabkan Levi's dan juga para Jim berjaya mendekatkan diri dengan mereka juga. Kenderaan akan digunakan pakai sekarang oleh Levi's. Hexas ke depan mencari Chua. Chua ditembak. Chua dijatuhkan. Hexas sempat untuk mengepron pada ketika ini. Chua akan dikeluarkan daripada permainan 3 lawan 2 sekarang. Ada satu airdrop. 4 lawan 2 sebenarnya. Mereka dah berjaya naikkan balik Asar dan juga Nerbeko dan semua. 4 lawan 2. Tetapi ini dua player firepower tertinggi daripada di Xavier. Mampukah mereka 2 lawan 4? Asar nyawa sikit betul. Ui, diorang berjaya revive G. Sukar semula sekarang ini peluang bagi di Xavier. Tapi Levi's on form sekarang. 7 mata penyingkiran di dalam tangan. Bolehkah mereka kurangkan player daripada RRQ? RRQ sekarang mengantar mereka ke tentera harapan. M4 dikeluarkan oleh Levi's. Berlawan dengan No Mercy. No Mercy menembak. Kena 1, kena 2. Levi's di knockdown. 1 saja tinggal pada waktu ini. Winner, winner, chicken dinner. RRQ. Ryu. Satu kebangkitan yang sangat baik untuk RRQ juga. Mereka memang banyak memerlukan markah. Akan tetapi itu tidak bermaksud semua benda yang dilakukan oleh di Xavier sia-sia. Mereka akan dapat 20 markah juga. Semua benda yang dibuat oleh di Xavier sia-sia. Dia perlukan 28 mata itu. Dia tak dapat. Iyalah, itulah. 28 mata. Kali ini mereka akan dapat 20. Kurang 8 mata daripada target yang sepatutnya. Tetapi itu akan meletakkan markah mereka 96. Bermaksud mereka masuk ke dalam top 5 mengikut kiraan kasar. Dan seterusnya esok pun calon-calonnya boleh inilah. Tapi still, ini menyebabkan Boom ada 130 ataupun 140 mereka. So basically Boom akan bermain dengan bonus point extra 30 point. Ya, macam biasa. Macam biasa. Kau lah Boom. Situasi dia patut mati, dia tak mati. Aku tak faham. Dia sepatutnya mati dengan AE tadi. Dia tak mati, AE yang mati. Ya. Yang bunuhnya di Xavier. Di Xavier. Sebelum ni dekat Miami Rama benda sama juga. Dia berlaku, dia lawan dengan tim lain. Tim lain yang nak cuba langgar dia orang tu, dia dapat knockdown 3 orang. Tiba-tiba Boom tu yang menang 4-4 masih lagi hidup. Yang cuba meratakan mereka diratakan oleh tim lain. Ya. Rasanya itulah orang cakap, kalau